Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 22 hari bulan 8 2022 kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Mu'inul Mubin. Al-Mu'inul Mubin, kitab Jawi, dan ada huraian, ada terjemahan dia, maknanya pembantu yang menjelaskan hukum. Itu nama dia Al-Mu'inul Mubin. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cari kitab ni, Al-Mu'inul Mubin, biar kita belajar ada kitab, supaya kita boleh, orang panggil menadah, istilah orang kapur dulu, menadah kitab. Paling tidak pun kita boleh masuk dalam rekod penuntut ilmu, penuntut ilmu, orang belajar ilmu. Alhamdulillah. Sambungan kita dalam kitab ini jilid yang kedua. Dia ada dua jilid. Jilid yang kedua, muka surat 10. Muka surat 10, di bawah tajuk solat sembahyang istikharah. Solat istikharah. Apa makna solat istikharah? Tengok dia hurai di bawah tu, memohonkan jalan kebaikan, minta petunjuk. Minta petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Kita nak buat satu benda yang baik. Tuan-tuan kena ingat, solat istikharah ni untuk benda baik ya. Kalau benda tak baik, tak usah istikharah lah. Contohnya orang ni di antara nak pergi masjid dengan pergi tempat maksiat, kita istikharah. Hak mana hati tenang kita pergi. Lah, tak jadi waktu tu. Tu bukan istikharah, tu mengarut nama dia tu. Mana istikharah ni kita minta setelah kita pilih jalan yang terbaik, jalan yang mulia yang kita pilih, barulah kita istikharah. Maknanya kita minta Allah Ta'ala tunjukkan kita jalan kebaikan. Baik para jemaah sekalian, dalam kitab kita ni ringkas, ana akan huraikan secara terperinci insya-Allah beberapa perkara yang berkait dengan istikharah. Biar kemahlah pengajian kita tu, orang panggil biar lengkap. Kitabnya ringkas, kita ada syarah. Kalau kitab sudah syarah panjang, kita ringkaskan. Itu biasa dah. Ulama zaman dulu, dia antara ringkas dengan syarah. Hak orang panjang dia peringkas, orang peringkas dia syarah. Dia panggil hawasi wal hawamis. Itu bahasa dia. Barang siapa, tengok dia punya kitab. Barang siapa yang tidak tahu tentang buruk baik perkara yang akan dilakukannya, atau apakah ia akan melakukannya atau tidak. Mana benda ni kita nak buat ke tak buat, benda ni baik ke tak baik, pada setelah kita tengok secara zahirnya nampak baik. Mana kalau kita nampak benda tu buruk dah, tak ada istikharah dah, pakai tolak tu. Maka Nabi SAW menyuruh kita sembahyang 2 rakaat. Jadi para jemaah sekalian, syara'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, Nabi kita telah mensyariatkan kepada umat dia, kepada kita semualah umat ni, an yasta'milullaha ma indahu minal umur allati tamurru bihim fi hayatihim. Kita minta ilmu, dengan ilmu Allah Ta'ala, biar dia tunjuk kepada kita perkara yang kita nak buat dalam kehidupan kita ini. Minta Allah Ta'ala beri kepada kita yang terbaik, hak paling comel sekali.
Maka dengan itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar salat istikharah untuk menolak amalan jahiliah zaman dulu, duk mai tiarah. Tiarah ni mai burung. Mana kalau kita lepas burung, dia terbang ke kanan ke kiri. Kalau pergi kanan baik, dia pergi kiri buruk, tak lagi. Ataupun istiqsam bil azlam, ataupun dia ambil panah campak, terbalik gini ke terbalik gini. Itu orang jahiliah. Sebahagian daripada jahiliah kita pula, anak orang Islam dah ni pula ada juga benda-benda lain. Duk main kita turun rumah bewak lalu, ataupun ada benda-benda yang macam-macam lah. Tak lagi ni. Kita kata itu semua min umuril jahiliyah, daripada amalan jahiliyah yang mesti dihapuskan. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Yang ada dalam Islamnya apa? Yang ada dalam Islam ini kita kena buat benda-benda yang baik, kita kena tengok, kita kena buat penilaian dengan sebaik-baiknya, kemudian kita minta Allah Ta'ala beri petunjuk kepada kita nak buat ni betul baik ataupun ada masalah. Di para jemaah sekalian, tengok kitab. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kata Jabir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna as-surata minal Quran. Maksud dia, tengok maksud lah, kalau tidak jadi panjang. Maksud dianya, kata Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kami istikharah, minta petunjuk, minta yang terbaik dalam segenap perkara, sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar kami surah Al-Quran. Maknanya detail Nabi kita aja surah Quran dengan amalan istikharah ini, orang panggil begitu detail. Apa Nabi kata? Yaqul iza hamma ahadukum bil amri. Tuan-tuan kena tanda di situ. Apabila seorang kamu telah sungguh-sungguh hendak melakukan perkara itu. Kita nak buat semati dah ni, nak buat sungguh. Bukan kata duk mikir, letak tangan atas dahi, kelipah, tengok ke dinding, tengok kipas. Nak buat ke tak buat? Ketika roh tanya Tuhan, lah. Bukan itu cara dia. Setelah kita berfikir semasak-masaknya, kita pun memang satu keazaman nak buat dah, baru kita istikharah. Itu jangan salah faham. Kalau tidak, banyak salah faham ni. Lepas tu dia duduk wasak ke ustaz, saya nanti seminggu dah istikharah ni, tak mimpi lagi. Dia duduk kira mimpi, dia kan mak istikharah tu macam kita atas email, ada jawapan selalu, boleh tak boleh tak? Tak, bukanlah gitu. Ini cara dia. Nabi kata, iza hamma ahadukum bil amri, apabila seorang kamu telah sungguh-sungguh hendak melakukan perkara itu, apa dia buat? Falyarka' rak'ataini min ghairil faridah, maka hendaklah ia sembahyang 2 rakaat bukan solat fardu. Maknanya jangan lepas maya maghrib, isya, subuh kita bakal berdoa, tak, solat khusus. Solat sama ada solat istikharah betul kita niat ataupun solat sunat lain. Nanti kita hurai nanti insya-Allah. Lepas kita solat, summa liyaqul, kemudian mumpa baca doa ni. Baca doa ni, ikut doa ni sekali kita baca betul bagi-bagi tu. Apa ke doa dia? Ikut semua. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wala aqdir. Betul bagi wala aqdir, wa ta'lamu wala a'lamu wa anta
allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati bagi tabu wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdir liyal khair haitsu kana thumma ardini bih. Ini baris tu kena betul. Kalau kita rasa baris tu payah, ambil orang Melayu saja terjemahan. Qala wa yusammi hajatahu. Baik, kita tengok terjemahan. Kemudian apa kita nak kata di sini? Artinya, tengok menarik dia punya terjemahan ni. Ya Allah, tengok terjemahan di nombor 1 di bawah tu, muka surat 11. Ya Allah, sesungguhnya aku memohonkan kebaikan dengan ilmumu dan memohonkan kekuasaan dengan kudratmu, dan aku bermohon dari kelimpahanmu yang maha besar, kerana sesungguhnya engkaulah yang berkuasa sedang aku tidak berkuasa, engkaulah yang tahu sedangkan aku tidak tahu, dan engkaulah yang maha mengetahui segalanya gaib. Ya Allah, jika engkau tahu bahawa perkara ini baik bagiku, jika di sini bukan makna Tuhan tak tahu, maknanya hak dalam ilmumu bahawa benda ni baik untuk saya. Dia ada setengah orang dia salah faham. Dia kata in kunta, kalau Tuhan tahu. Adakah Tuhan tak tahu? La, bukan makna kalau Tuhan tak tahu, tak. Maknanya jika dalam ilmumu benda ni baik, maka beri kebaikan padaku. Bukan mana kita tanya Tuhan tahu ke tidak. Itu kena betul dia punya cara faham. Jika engkau tahu bahawa perkara ini baik bagiku pada agamaku. Tengok, kita minta baik untuk agama. Satu, pada kehidupanku dan kesudahan perkaraku, maknanya akhir pekerjaan aku ni baik benda ni, maka takdirkanlah ia bagiku dan mudahkanlah dia untukku. Ini kita minta dah. Kemudian berkatilah aku padanya. Maknanya kalau benda tu baik, beri, permudah dan berkat. Sebaliknya, dan jika engkau tak ketahui bahawa perkara ini buruk bagiku pada agamaku, kehidupanku dan kesudahan perkaraku, mana akhir pekerjaan kita, maka sisihkanlah dia, jauhkanlah dia daripadaku, dan sisihkanlah mana jauhkanlah aku daripadanya, dan takdirkanlah bagiku di mana-mana adanya kebaikan, kemudian redalailah aku dengannya. Maka tengok dia kata, yakni dengan katanya bahawa perkara ini ketika ia sedang mendoakan tadi, mana kita nak in kunta ta'lamu anna hadzal amra, kalau engkau tahu pekerjaan ini, eloknya kita sebut apa dia pekerjaan itu. Tengok, in kunta ta'lamu anna hadzal amra, ya Allah, di bawah ilmumu mu tahu benda ni apa benda tu. Nak beli kereta, tanda situ. Nak beli rumah, nak kahwin, nak pergi mana-mana, musafir, travel, kita sebut. Lepas pada kita buat kajian dah, orang mari minta anak kita contohnya nak buat menatu kawan ni, boleh tak boleh? Itu dia panggil sebutkan hajat dia. Qala wa yusammi hajatahu, dia sebutkan hajat dia, apa benda yang kita nak tanya Allah Azza wa Jalla itu. Hadis ni riwayat Al-Bukhari dan lain-lainnya, maknanya hadis sangat sahih. Alhamdulillah. Jadi doa tersebut dilakukan, tengok kitab. Doa tersebut dilakukan apabila selesai sembahyang 2 rakaat, yakni ba'das salah. Sudah kita bagi salam, baru kita doa. Kata Imam Nawawi rahimahullah, sayugialah, ingat bunyi dah bahasa lama tu,
Sayugia lah maknanya sepatutnya lah. Dia memperbuat apa yang terfikirkan olehnya sesudah istikharah itu. Makna kita dah fikir, kita dah kaji, kita dah berazam nak buat benda ni, molek, baik, kita bersemaya istikharah. Tak payah tunggu 3 hari, mimpi dulu ke, apa-apa isyarat Tuhan hantar mari, tak. Buatlah benda yang kamu nak buat tadi. Tidaklah harus berpegang lagi pada pendapat yang bercampur hawa nafsu sebagai yang difikirkannya itu bermula tu. Mana? Jangan duduk mikir panjang. Bila kita dah buat satu keputusan yang baik, teruskanlah. Maya istikharah tu kita minta Allah Taala beri ketenangan, permudahkanlah benda tu baik dan beri keberkatan. Jika tidak, maka tidaklah bererti ia memohonkan petunjuk yang baik kepada Allah, tetapi hanyalah meminta petunjuk kepada hawa nafsunya jua. Allahumma ja'alna minal mukhlisin, ya Allah jadikanlah kami dari golongan mereka yang ikhlas. Itu dia punya hadis. Kemudian kita pergi kepada ada beberapa perkara yang kita nak bincangkan dalam tajuk istikharah ini. Tuan-tuan tanda lah, ada 8 perkara. Tulis. Wa fil hadisi fawaid. Dalam hadis ini ada 8 faedah. Yang pertama, fihi masyru'iyatu salatil istikharah. Solat istikharah ni satu solat yang disyariatkan untuk kita lakukannya. Disyariatkan sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita kata di antara sunnah yang dilupai oleh, nak kata sebahagian ke ramai di kalangan kita, rasa dua-dua tu tepat. Tak ramai orang istikharah. Yang kedua, dalam hadis ini annal istikharah tushra'u fi ayyi amrin. Istikharah ni disyariatkan dalam semua urusan. Sama ada dia tu besar ataupun kecil. Kita rasa benda ni simple ya, tak payah buat. Lah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, al-istikharatu mustahabbatun fi jami'il umur. Solat istikharah ni sunat dalam semua perkara, kama sarraha bihi nassu hadzal hadis sahih, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis yang sahih ini. Dalam semua perkara baik. Yang zahir daripada hadis bahawa melakukan benda wajib, aku ni nak semaya di rumah ke, nak solat di masjid, tak payah istikharah, pakai pergi masjid. Ya, tak boleh. Maknanya benda-benda yang sunat, nak meninggalkan benda haram, tak ada istikharah, pakai tinggal selalu. Nak buat tak ada orang tak fikir nak pergi semaya masjid ke semaya rumah, tak payah fikir, tak payah istikharah, pakai pergi masjid lalu. Maka dia kata istikharah ni masuk dalam perkara wajib dan juga perkara sunat yang mukhayyar. Mukhayyar mana kita ada pilihan. Contohnya kita nak pergi umrah tahun ni, nak pergi umrah, bukan umrah wajib, bukan haji wajib, macam ulangan kali yang kedua, itu boleh kita mikir, sebab dia menjadi pilihan, sama ada nak pergi atau tak pergi. Maka kita kata kita istikharah lah. Kadang-kadang kita berasa nak pergi tu sebab orang pergi ramai-ramai je. Sebenarnya keperluan lain lebih besar daripada itu lagi. Contohnya adik-beradik kita sendiri dalam keadaan sakit yang memerlukan bantuan, kita habiskan duit 4-15 ribu, tak bagi apa bantuan pada kawan itu, sedangkan kawan itu sangat terdesak. Kita kena fikir. Baik, kata Imam Ibn Hajar, wa yatanawalul umumul azim minal umur wal haqir. Solat istikharah ni benda isu besar atau benda kecil, benda simple kata orang. Farubba haqirin yatarattabu alaihi al-amrul azim. Ada kalanya benda tu kecil tapi kesan dia besar. Kesan dia besar. Maka kita kena istikharah. Apa dia kita nak kata benda kecil tapi kesan dia besar? Contohnya kita nak pindah rumah lah, nak pergi pindah rumah, nak pergi sewa rumah kawasan ni. Kecil lah benda tu. Kalau kita duduk sini, kita tak suka, kita boleh pindah lain pula. Tapi ada kalanya kesan tu besar. Jiran tu jahat, dia boleh mempengaruhi anak-anak kita pula. Itu masalah. Mana benda simple kita nampak dalam kepala kita kecil, tapi dia punya kesan tu besar kepada kehidupan kita, mungkin kepada agama kita.
Maka kita jangan, karena itu istikharah lah, kata Ibnu Hajar. Baik, perkara yang ketiga, dalam hadis ini Nabi kata solat istikharah itu 2 rakaat, bukan solat fardu. Kata Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa zahir, ini Imam Nawawi ini ulama besar, dia kata yang zahirnya anha tahsulu bi rak'ataini minas sunani ar-rawatib. Boleh kita doa istikharah tadi lepas kita salat rawatib, boleh dah. Wa bi tahiyatul masjid, kita masuk masjid, kita tahiyatul masjid, tengah-tengah tahiyatul masjid kita tak niat istikharah, tapi teringat hak kita duk mikir nak buat tu, boleh kita teruskan doa. Wa ghairiha minan nawafil, dan lain daripada sunat-sunat yang lain. Yang pentingnya kita sudah ada satu niat nak buat perkara yang tersebut, sudah ada niat nak buat benda tu. Maknanya kalau kita awal-awal lagi, tak apalah, kita niat istikharah lah. Hak ni tengah jalan baru kita teringat, dah maya sunat rawatib contohnya, lepas maya isyah maya rawatib, tiba-tiba kita teringat satu benda-benda yang besar kita nak buat, boleh je kita solat. Kata Al-Iraqi rahimahullah, idza kana hammuhu bil amri, hak dia mikir itu sebelum dia semaya, mikir dia solat tanpa niat istikharah, tiba-tiba teringat benda tu, maka boleh dia ityan bi doa istikharah, boleh je dia terus dengan doa istikharah. Ini kata-kata ulama hadis yang kita nukilkan, kesimpulannya boleh je kalau kita niat solat sunat lain pun kita solat, kita doa istikharah selepas daripada itu, alhamdulillah. Isu yang keempat, wa fihi, dalam hadis ini, annal istikharah la takunu fi halit taraddud. Istikharah bukan dalam suasana kita terumbang-ambing, keliru nak buat ke tak buat, kaji dulu. Mana? Sebab Nabi SAW bersabda, iza hamma ahadukum bil amri, bila kamu dah putuskan nak buat satu benda, baru kita buat. Kalau kata baru duk main khayal nak buat istikharah, minta Tuhan tunjuk tak. Fa in kana al muslim mutaraddidan, kalau kita duduk main nak buat ke tak buat, duk mikir tak mikir, wa arada al istikharah alaihi an yakhtara minhuma amran, kita kena fikir tu, nak buat ke tak buat, pergi ke tak pergi baru istikharah. Jangan kata Tuhan tunjuk malam ni pergi ke tak pergi, tiba-tiba pagi esok ada tiket dah, dia tak jadi lagi tu. Mana kita minta Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada kita. Allahu Akbar. Yang kelima, annahu la yata'ayyanu fi rak'ataini, tidak ada dalam hadis bacaan selepas daripada Fatihah tu ayat-ayat yang tertentu, tidak ada. Tetapi ada disebut oleh Imam Nawawi contohnya dalam kitab Al-Azkar, dia kata eloklah biasanya solat sunat seperti ini, kalau kita baca qul ya ayyuhal kafirun rakaat yang pertama, Ikhlas rakaat yang kedua, elok. Cuma Iraqi kata dari sudut sanad hadis tidak ada, tapi apa yang disebut oleh Nawawi munasib. Jadi buat kita boleh bacalah, nak baca surah apa pun boleh, nak baca surah qul ya, qul wallah rakaat yang pertama, yang kedua tadi pun elok. Yang ketujuh, yang keenam, annal khiyarata, kebaikan kepada benda yang kita nak buat tadi terzahir dengan mana? Bitaisiril amri, urusan tu jadi mudah. Kita puasa payah, tiba-tiba mudah ya. Ada benda kadang-kadang kita takut nak cakap dah, bila kita nak buat, kita meminta Allah Ta'ala bantu istikharah, tiba-tiba kita jumpa dengan orang nak berunding tu, jadi senang. Itu maknanya mudah. Wal barakati fi, mana Allah Ta'ala beri keberkatan dalam urusan kita tu, insya-Allah. Ataupun kalau benda tak baik, Allah Ta'ala palingkan, jauhkan kita daripada dia. Yang ketujuh, ini yang penting, apabila kamu dah putuskan pekerjaan, kita pun sudah solat istikharah, madha lima azama alaih, dia buatlah, jangan tunggu isyarat-isyarat mari dulu, tak payah. Sama ada kita rasa tenang atau tak tenang, buat dulu. Manakala benda itu tak boleh, insya-Allah Allah Ta'ala akan sekat, tak akan jadi benda itu ke mana pun, dengan sebab kita istikharah.
Kata di Ibnu Az-Zamalkani, iza salal insanu rak'atal istikharah li amrin, bila kita dah salat, kita buatlah perkara yang kita nak buat, sama ada kita rasa senang atau tak tenang. Tetapi kalau benda tu tak jadi, tak jadi. Allah Ta'ala akan paling jauhkan kita daripada perkara itu, insya-Allah. Yang ke-8, waktu nak berdoa di mana? Kita tengok dalam kitab kita ni, dan juga kata-kata ulama hadis tadi, doa yakunu ba'da salam. Lepas kita salam, baru kita doa. Lepas kita salam, baru kita berdoa. Kalau tuan-tuan rasa, tak ingat ni panjang ni, tak apa, ambil kitab tak depan. Nak baca bahasa Arab pun tak apa, nak kemah, baca terjemahan. Allah Ta'ala maha mengetahui, dia tahu semua bahasa kita. Nah, bahasa kita Allah Ta'ala tahu, bahasa Jepun pun dia tahu, semua bahasa dia tahu, insya-Allah. Tidak jadi masalah. Baik, mana dalil? Dalilnya summa liyaqul. Selepas daripada musalat, kemudian kamu baca. Dia kata dalam bahasa ni, kalau kata summa maknanya selepas. So selepas. Ada sebahagian ulama katakan boleh je kita doa belum salam. Mana kalau kita hafal doa ni, sebelum kita, selepas pada kita berdoa minta dapat jauh daripada azab kubur semua kali, kita doa situ pun ya juz, boleh. Yani al-amru fi sa'ah, dalam isu ni ada keluasannya untuk kita melakukan, sama ada kita laku selepas solat, itu yang ramai ulama kata sedemikian, ataupun kita lakukan sebelum salam. Wallahu a'lam. Tamaklah cerita apa kita? Cerita solat istikharah. Jadi para jemaah sekalian, hidupkanlah sunat ini, kan? Perbanyakkanlah dalam perkara yang kita nak buat, kita solat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita petunjuk yang baik. Kita pindah kepada solat sunat yang berikutnya. Dia panggil nafal mutlak. Apa namanya naflun mutlakun? Tengok, yakni solat sunat semata-mata. Dia tak berkait dengan masa, tak ikut waktu, tak ada nama khas. Nama dia nya solat sunat. Macam kita lah, bila kita nak wuduk, dia panggil air mutlak. Air mutlak ni mana air? Bukan air teh, bukan air kopi, bukan air Milo, itu dia panggil solat air mutlak. Solat sunat mutlak, mana aku semaya sunat. Niat dia nya aku semaya sunat. Mudah. Kalau kita duha ada nama, witir nama, qabliyah ada nama. Hak ni tak ada nama, dia panggil semaya sunat. Akad takbir Allahu Akbar, aku semaya sunat, habis, lillahi ta'ala. Iaitu, tengok, tidak berkaitan dengan waktu atau sebab. Kalau waktu tu duha, qabliyah, tarawih, ataupun sebab wudu dan sebagainya, itu sebagai tahiyatul masjid, itu dipanggil bersebab. Dan tidak berhingga bilangannya. Boleh ya kita solat 2 rakaat. Kalau nak ikut ulama salafus soleh dulu sampai 100 rakaat semata satu malam, silakan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, dia kata as-salatu khairu mawdu'in ustuksirat au uqillat. Sembahyang itu sebaik-baik tujuan, sebaik-baik amalan, diperbanyak atau disedikitkan. Musannif Tuan Syekh kata hadis ni rawahu Ibnu Majah. Ada lagi lah, ada riwayat kata daripada Al-Tabarani dalam Al-Awsat. Ulama hadis khilaf dalam masalah darajat dia. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan li ghairihi. Maknanya hasan li ghairihi ni asalnya dhaif, tapi dia campur riwayat-riwayat yang ada, dia boleh naik kepada hasan li ghairihi. Itu istilah ilmu hadis. Bila kita nak mengajar ilmu hadis pula sini ni, nah, baru kita faham dia punya istilah. Itu menarik. Baiklah, solat sunat mutlak ini satu perkara yang cukup hebat, cukup besar para jemaah sekalian. Jadi kita tahu solat sunat itu ada 2 kategori. Solat sunat ada 2 kategori. Satu dia panggil at-tatawwu al-mutlaq. Mana solat sunat mutlak? Solat sunat yang tidak ada bilangan itu 2 rakaat lah, tapi tak ada had. Dan dia juga kita boleh buat di waktu yang bukan waktu larangan. Tulis itu, dia boleh dilakukan pada waktu bukan waktu larangan. Mana waktu larangan?
Tuh, ada 5 waktu yang ada kat bawah kita tu. Ada 5 waktu yang ada di bawah, mana ini waktu larangan. Larangan apa? Larangan solat sunat yang tidak bersebab. Larangan solat sunat yang tidak bersebab. Kalau solat sunat bersebab, dibenarkan. Seperti tahiyatul masjid, solat wudu, ataupun solat qada, itu harus. Baik, tuan-tuan tanda 5 waktu larangan solat sunat. 5 waktu. Waktu yang pertama sesudah sembahyang subuh. Mana dalil? Ini menarik. Kita ni walaupun dia ringkas, tapi dia tak dalil, mudah kita nak faham. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, nahan Rasulullah sallallahu alaihi salati ba'da subhi hatta tatlu'a asy-syamsu. Artinya telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sembahyang selepas solat subuh hingga terbit matahari. Terbit matahari itu selepas syuruk. Lepas syuruk kita tu naik matahari, kemudian tambah lagi 15 minit baru kita boleh solat. Tulis itu. Maknanya itu waktu larangan. Larangan yang pertama. Dia lepas subuh ni ada 2 larangan. Lepas subuh 2 kali larang. Sama juga dengan lepas asar. Lepas asar ada 2 larangan. Sebab tu dia jadi 5. Jadi 5 tempat. Baik. Secara umumnya selepas solat subuh, selepas kita solat subuh sehingga naik matahari, satu larangan. Hadis ni muttafaqun alaih. Yang kedua, sesudah sembahyang asar sehingga maghrib. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anis salati ba'dal asri. Nabi kita larang solat selepas kita sembahyang asar. Belum sembahyang asar tak apa lagi. Lepas kita solat asar tak boleh lagi kita solat sunat sehinggalah maghrib. Hadis ini muttafaqun alaih. Mana dikeluari Bukhari dan Muslim. 2. Waktu yang ketiga larangan ketika tengah hari tepat. Dia panggil ketika matahari betul-betul di atas kepala. Nah, dia kata fi kabidis sama, matahari duduk tengah langit. Melainkan hari Jumaat. Nah, kalau hari Jumaat tak ada larangan. Tuan-tuan yang mari ke masjid awal, solat sampai khatib naik mimbar, itu tidak ada larangan. Kalau tempat kita sampai azan, azan pertama boleh solat lagi, sambung lagi. Maknanya kita boleh solat sampai khatib berkhutbah. Itu hari Jumaat. Dalilnya hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi salati nisfan nahari hatta tazula syamsu illa yaumal jumu'ah. Maksudnya telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari solat di tengah hari. Tengah hari itu waktu betul-betul matahari di tengah langit sehingga gelincir matahari. Mana gelincir itu makna matahari dah condong ke barat sikit, masuk waktu zuhur. Maknanya di antara zuhur dengan waktu larangan itu tak jauh, lebih kurang dalam 10 minit atau lebih sikit. Maknanya kita tak boleh solat dah waktu tu, kecuali kita masuk tahiyatul masjid. Mana kalau kita masuk dulu azan zuhur, tahiyatul masjid boleh buat. Salat sunat lain tak boleh kecuali hari Jumaat. Illa, tengok ada illa, kecuali hari Jumaat dibenarkan. Kata di musannif dia, azal hadis rawahu Abu Daud dan lainnya. Ini 3 waktu larangan salat sunat. Yang keempat, sesudah terbit matahari. Tengok, kena gabung nombor 4 dengan nombor 1, kena kebas sekali. Daripada solat subuh sampai terbit matahari tak boleh lagi. Maknanya naik matahari dah, syuruk. Daripada terbit matahari sehingga segala. Masalah segala ni masalah kita. Galah mana kita nak pakai? Nah, kalau galah buah jambu mungkin rendah sikit. Tapi galah kelapa sawit, tapi uruh arak dia tahu. Qaida rumhin, sekadar satu tombok. Tombok dia tu dia tahu setinggi mana. Dia ada apa ni ukuran dia. Jadi zaman kita ni ukuran yang paling mudahnya tuan-tuan tengok tu. Tengok di kalender tu. Syuruk ukur apa tu? 7 minit tambah 15. Jadi 21 boleh salat. Cukup 21 kita bersolat sunat 2 rakaat. Setelah kita duduk kita semaya subuh berjamaah, kita duduk di dalam masjid tak keluar. Kemudian bila sampai masa ni kita bersolat 2 rakaat, ada dapat pahala
dalam ketah kita ni ada dah. Jangan lupa ketah kita ni jangan tinggal baca sentiasa. Tengok ni, tajuk dia solat selepas naik matahari. Ada ni, solat selepas naik matahari, ada kan? Baca saja. Maknanya kita solat itu ada hadis yang menyebut tentang kelebihan dia, diberi pahala haji dan umrah yang sempurna. Hadis ni dalam Tirmizi. Ulama hadis juga berbeza pandangan tentang menilai hadis ni. Ada sebahagian kata boleh diterima sanad dia, dan ada yang kata dhaif. Jadi kita ambil hak terima sebab kita nak buat tu, insya-Allah. Baik. Waktu yang kelima, larangan setelah kuning matahari sehingga terbenam. Mana lepas sembahyang asar sampai maghrib itu satu pakej. Tapi bila matahari dah kuning, dekat nak jatuh dari matahari, itu waktu larangan keras solat sunat. Larangan tu larangan keras. Sebab apa? Tengok hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, thalasu sa'atin kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna wa an naqbura fihinna mautana. Tengok terjemahannya. 3 waktu adalah Nabi SAW larang kami bersembahyang, maksudnya sembahyang sunat mutlak tadi lah, dan mengebumikan orang mati padanya. Maknanya orang mati jangan tanah waktu ni, kita tunggu sampai waktu selepas waktu dia. Yang pertama, hina tatlu'asy syamsu bazighatan hatta tartafi'. Tulis nombor 1, ketika terbit matahari sehingga naik, betul-betul naik, sekadar satu galah tadi, sekadar satu tombak. Yang kedua, wahina yaqumu qa'imuz zahirati hatta tamila syamsu. Ketika panas sedang terik, panas terik sehingga condong matahari. Maknanya betul-betul matahari tengah langit, sehingga matahari condong ke barat. Wahina tatadayyafu lil ghurub, dan ketika matahari hendak terbenam. Itu hadis ni dalam Muslim. Ada riwayat lain Nabi kita sebut sebab apa waktu naik matahari dengan waktu matahari terbenam ni kenapa tidak dibenarkan? Sebab waktu tu matahari ini dia jatuh di atas tanduk syaitan. Syaitan duk sujud ke matahari, kita tak mau sujud sekali dengan syaitan. Walaupun kita sujud pada Allah, tapi waktu tu waktu yang bersamaan dengan dia. Jadi kita jangan ikut syaitan. Karena itulah Nabi kita larang melewatkan solat asar sehingga akhir waktu. Nabi kata tilka salatul munafik, itu solat orang munafik. Dia tunggu sampai nak jatuh matahari, dia pun kejar-kejar solat. Jadi kita hati-hatilah para jemaah sekalian, bila tamat waktu pejabat, solat dulu di pejabat, baru naik kereta kita balik. Sekala-sekala terperangkap dengan jam, kita dah solat. Terperangkap dengan pasar petang, kita dah solat. Apa saja perangkap-perangkap syaitan yang ada tengah jalan tu, kita selamat, insya-Allah. Jadi kena hati-hatilah. Baik, itu 5 waktu yang kita dilarang daripada solat sunat mutlak tadi, dan juga solat dan juga menguburkan orang mati pada saat itu. Baik, andai kata jenazah baru sampai, mari daripada jauh. Nah, kalau kita tunggu sampai maghrib, dia gelap, nak sembahyang maghrib lagi, boleh tak boleh? Maka di sini para ulama kata macam bersebab lah. Macam bersebab. Jenazah baru sampai, kalau kita tunggu sampai orang azan maghrib, dah gelap. Kita yang tak musafir ni nak sembahyang maghrib, maka ketika itu boleh je kita masuk jalan kubur. Mana seolah-olah macam kita masuk masjid, solat bersebab. Itu ada kaedah je lah. Tapi kalau kita tunggu, mana? Relax, dekat nak maghrib baru nak kubur lah. Mana jangan sengaja tunggu. Tak boleh kita sengaja menunggunya, tidak boleh. Baik, Tuan Syekh kata akhir kata. Menarik juga, akhir kata bab solat. Sebab bab solat ni dia mula daripada jilid yang pertama lagi tu. Tuan-tuan para jemaah boleh ikutilah pengajian kita jilid yang pertama, ikut dalam YouTube lah, dalam apa ni, live kita tu ada. Akhir kata dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi kita telah bersabda. Nabi kata apa? Inna awwala maftaradallahu 'ala an-nas min dinihim as-salah wa awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu as-salah wa yaqulu Allah
azza wa jalla, unzuru fi salati abdi fa in kanat tammatan kutibat tammatan wa in kanat naqisatan yaqul hal li abdi min tatawwu'in fa in wujida lahu tatawwu'un tammatil faridatu min tatawwu'in. Baik, maksud dianya bahawa mula-mula yang difardukan Allah Ta'ala ke atas manusia dari agama mereka solat. Mana solat ni ibadat yang pertama selepas kita mengucap 2 kalimah syahadah, dia mari rukun Islam yang kedua, solat. Dan amalan ibadat yang mula-mula dikira daripada seorang hamba di akhirat esok, sembahyang. Ingat baik-baiklah, solat yang pertama sekali ibadat kita dimulai, dibuka fail di akhirat esok, salat. Dan Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, perhatikanlah oleh kamu dalam sembahyang hamba aku ini, tengok salat hamba aku ni, maka jika sembahyang itu sempurna, dituliskannya sempurna, dan jika sembahyang itu kurang, Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, adakah bagi hamba aku itu dari tatawwu', dia ada solat sunat ke? Maka jika didapati baginya tatawwu', sempurnalah sembahyang fardu itu kerana tatawwu'. Mana dia ambil solat sunat itu untuk menampal kekurangan yang berlaku kepada solat fardu. Tapi solat fardu itu sah, jangan pula solat tak sah. Solat tu sah, cuma ada kekurangan, mungkin khusyuknya kurang, mungkin ni. Hadis ni riwayat Abu Ya'la. Kata di para ulama hadis, ada hadis ini daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini banyak lagi hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan solat sunat. Baik, al-hadis akhrajahu Ahmad wa ashabus sunan al-arba'ah dengan lafaz yang berbeza. Ada lagi hadis lain, kita tambahlah sikit biar lengkap. An Rabi'ah bin Ibni Ka'ab bin Malik al-Aslami. Rabi'ah ni laki-laki, bukan binti. Kita orang Melayu ni kalau Rabi'ah tu perempuan, dia Rabi'ah laki-laki. Kata Rabi'ah, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataitu bi wudu'ihi wa hajati. Aku selalu tidur dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin dalam musafir. Jadi bila malam dia siap pergi cari air, dia letak dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi guna wudu ataupun nak buat istinja. Satu malam Nabi tanya dia, ya Rabi'ah, sal, mu ni banyak khidmat, siap air, bantu Nabi. Nabi kata, minta, kau nak apa? Jadi dia duduk mikir, aku ni kata kalau aku minta dunia akan pergi. Baiklah aku minta yang akhirat, yang kekal abadi. Dia pun kata, faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya minta nak menemani Nabi dalam syurga. Allah. Qal aw ghaira zalik. Rabi'ah, tak ada hal lain ke? Mana berat hak minta ni, besar. Tu kita kata orang cerdik tak minta kecil. Nah, apa kali minta kambing, minta unta, boleh ya Nabi bagi. Dia minta murafaqataka fil jannah. Qultu huwa zak. Rasulullah, saya tak nak hal lain, itu yang saya nak. Allahu akbar. Qal fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Rabi'ah, membantu aku, tolong aku untuk meluluskan permohonan kamu tadi dengan banyak sujud kepada Allah Ta'ala, mana banyak solat. Akhrajahu Muslim wa ashabus sunan. Itulah pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita banyak melakukan solat sunat. Mudah-mudahan kita dapat duduk dengan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Dan hadis yang satu lagi menarik juga, hadis Sauban. Sauban ni pun sama juga, dia ni banyak khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia jumpa Nabi, Nabi tanya, dia kata, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin. Rasulullah, ajar kepada saya amalan yang boleh membawa saya ke syurga, ataupun tunjukkan kepada saya bi ahabbil a'mali ilallah, amalan yang sangat Allah Ta'ala suka untuk saya buat. Nabi diam, tak jawab, senyap.
Dia tanya lagi, sakata. 3 kali tanya, barulah Nabi jawab. Jadi ulama hadis kata Nabi tak jawab tu 2 sebab, mungkin dia tak dengar, ataupun Nabi kita sedang sibuk dengan wahyu, ataupun dia menunggu wahyu daripada Allah. Allah Ta'ala ajar dia jawab. Maka Nabi kita bersabda, alaika bi kasritus sujud, Thauban, banyaklah sujud kepada Allah Ta'ala. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan, kamu tak sujud pada salah satu sujud mana kita solat, illa rafa'aka Allahu biha darajah, Allah Ta'ala angkat dengan sujud kamu itu darajat, wa hatta biha anka khati'ah, Allah Ta'ala akan hapuskan daripada kamu kesalahan. Allahu Akbar. Jadi hadis ini hadis Thauban ini radhiyallahu anhu akhrajahu Muslim wal hadithan yadullani ala fadilatil iftar min salatil tatawwu. Hadis 2 hadis ini menunjukkan kepada kelebihan kita memperbanyakkan solat sunat. Jadi sama-samalah para jemaah sekalian, kita perbanyakkan solat sunat, kerana itulah aset kita, itulah saham kita. Jangan tunggu sampai kita mati baru nak cari solat sunat, baru nak suruh orang solat teman lah, solat itulah solat ni. Kita kata qad fatal awan, telah tamat waktunya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita dapat duduk dekat dengan Nabi SAW di akhirat nanti, dan kita mati dengan husnul khatimah. Allah Ta'ala bila disemak amalan kita di akhirat esok, insya-Allah solat fardu kita dikembar dengan solat-solat sunat, kita lepas daripada sebarang tanggungjawab yang tidak baik. InsyaAllah para jemaah sekalian, kita akan sambung lagi dalam sedi akan datang dalam bab perkara mati. Habis dah lah, lepas solat tu cakap nak mati dah ni. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.